أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esok, hari ulang tahun ke-19 tertubuhnya pasukan askar Melayu di Raja Brunei. Hari ini, askar Melayu di Raja Brunei berkembang dengan pesatnya mengikut kemajuan yang dirancang. Pemuda-pemuda Brunei segera menyahut seruan kerajaan untuk berbakti kepada bangsa, agama dan tanah air dengan memasuki lapangan perkhidmatan di dalam pasukan askar Melayu di Raja Brunei. Pemuda-pemuda Brunei menyedari betapa mustahabnya tenaga dan kebolehan mereka dihendaki dalam semua bidang kepakaran demi kepentingan nusa yang mesti didukung bersama supaya keamanan dan kesejahteraan terus wujud sepanjang masa. Mereka yang meninggalkan bangku sekolah, meninggalkan zaman yang penuh kenangan, kini menghadapi satu zaman baru dalam menentukan corak kehidupan yang lebih dinamis. Untuk memberi latihan awal di bidang ketenteraan ini, kerajaan telah membina sebuah pusat latihan di Bolkiah Camp di Brakas. Pusat ini mula-mula digunakan dalam tahun 1965 bagi mengendalikan semua urusan pengambilan rekrut-rekrut baru dan menempatkan beberapa orang jurulatih tempatan yang mendapat latihan di seberang laut. Awang Rosli bin Ahmad, bekas penuntut Maktab SUAS, telah memilih lapangan askar sebagai satu cita-citanya. Hari ini, cita-cita beliau telah terkabul di mana ia diterima sebagai askar muda bersama teman-teman yang lain. Pada masa ini, pusat latihan di Bolkiah Camp ini bukan saja melatih rekrut-rekrut baru, tetapi juga memberi latihan lanjutan kepada soldadu-soldadu yang bakal menjadi pegawai tidak bertauliah dan juga terus melatih pegawai-pegawai itu hingga mencapai pangkat yang lebih tinggi di dalam pasukan askar Melayu di Raja Brunei. Untuk menjadikan seorang askar yang cergas dan sehat, latihan-latihan fizikal seperti ini mustahak diadakan sepanjang kursus. Latihan-latihan seperti ini juga membiasakan diri dalam membuat kerja-kerja berat dan sedia menghadapi tugas-tugas itu dalam sebarang keadaan. Sebagaimana tegaknya tiang-tiang kayu yang didirikan ini, begitulah juga tegaknya harapan dan cita-cita mereka yang tidak pernah mengenal putus asa. Seorang yang ingin berjaya dalam cita-citanya hendaklah lebih dahulu merasai kesusahan dan kepayahan yang berupaya, ujian dan dugaan dalam hidupnya. Jika semua ini dapat ditempuh dengan sabar dan tabah,
maka kejayaan tentu dapat ditemui. Askar-askar kita akan dapat memiliki semua ini sebagai pedoman hidup. Dalam latihan seperti ini, askar-askar kita terus dilatih dengan berbagai cara untuk menguji keberanian dan kewaspadaan mereka sebagai prajurit tanah air yang tahan lasak. Terjun menggunakan tali dari atas pokok setinggi kira-kira 60 kaki bukanlah satu perkara mudah bagi seorang yang tidak menerima latihan-latihan seperti ini. Tapi, bagi askar-askar kita yang sudah cukup terlatih, perkara begini sudah menjadi kebiasaan. Ada kalanya, latihan-latihan ini memberi keseronokan dan kegembiraan kepada rekrut-rekrut kita dalam menjalani latihan-latihan ini. Penat dan lelah tidak terasa. Patuh kepada perintah ketua dengan mentaati disiplin adalah sangat yang mesti ditanam dalam jiwa setiap prajurit. Ini bukanlah cerita Tarzan yang pernah disaksikan dalam tayangan gambar. Mereka ini sedang membuat latihan membiasakan diri untuk menyeberang anak-anak sungai dengan menggunakan akar-akar kayu ketika berada di hutan belantara. Seorang demi seorang dari soldadu-soldadu ini mesti menunjukkan kebolehan dan keberanian mereka. Kamu akan belajar yaitu cara mengisi peluru ke dalam magazine. Sebelumnya, satu tugas penting ialah mempelajari alat-alat kelengkapan senjata. Mengisikan peluru dalam kedudukan yang betul adalah satu latihan yang mesti diambil perhatian berat. Semua latihan-latihan ini dapat dirasakan oleh rekrut-rekrut kita dengan hati-hati dan betapa besarnya tugas ini. Yang ini ada berisi 40 round di dalam dia. Okey. Tangkap mejen semua sekali. Tentukan yang tipe ini menghadapkan arah kamu. Okey, taruh di atas lutut. Taruh semua sekali atas lutut. Okey, ambil peluru yang ada di bawah. Baik, letakkan dia 3/4 daripada dinding. Okey, ibu jari menekan ke bawah. Itu surung ibu jari sebelah kanan. Okey, ambil lagi peluru yang kedua. Sama juga. Tekan, surung. Lagi. Tekan, surung. Okey, ambil lagi. Tekan, surung dan sampailah habis. Masukkan. Okey, itu dia cara-cara mengisi. Okey, sekarang cara-cara mengeluarkan. Baik, pusingkan saja meja ini keluar, tentukan muncung peluru menghadap ke bawah dan taruh dia di atas kasut kamu, ujung bot kamu semua sekali. Okey, ibu jari ditaruh di belakang di buntut peluru sini dan telunjuk ke mengangkat. Okey, tulak angkat ke atas. Yang kedua sama juga, sampailah peluru yang penghabisan. Boleh keluar tu mesti keluar. Okey, faham tak cara-cara mengeluarkan peluru? Soldadu Rosli mensifatkan semua pengalaman ini sebagai satu tangga permulaan
bagi mencapai kejayaan seterusnya. Dilengkapkan dengan pelindung cahaya. Dan di sini tingkat dia ialah dibentuk ataupun dibuat daripada jenis plastik yang tahan panas. Dan di sini juga stukan dan cooking handle, tempat memegang senjata, tempat membawa. Dan di sini ialah bat. Dan disertakan dengan pistol grab. Faham? Baik, sekarang saya akan teruskan pelajaran kamu, yaitu bagaimana cara-cara membuat langkah-langkah keselamatan pada senjata ini. Bila saya dapat komando, saya mau lari di depan target sana, itu satu barisan. Go! Untuk membuat langkah-langkah keselamatan pada senjata ini, sekarang yaitu hukuman daripada saya, perbuatan daripada kamu, dan tiru perbuatan saya. Paham? Paham. Pertama sekali, langkahkan kaki kiri ke hadapan. Ikut sama-sama. Bisa tu lambungkan tangan sebelah kiri, dan tangan kiri pegang pada handguard. Lepas tu letakkan dia di ari-ari di sebelah kanan, semua sekali sebelah kanan. Bisa tu tangan kanan pegang pada pistol grab. Lepas tu pegang kunci keselamatan. Tentukan dia berada di sini, kunci keselamatan. Bisa tu tangan kiri balik kepada handguard. Lepas tu kedua telunjuk kamu, letakkan di belakang cooking handle. Buat semua sekali. Bisa tu tarik dia ke belakang seberapa yang boleh dan balikkan ke hadapan balik. Pada masa itu juga tangan kanan tampar pada pistol grab. Balikkan ke tempat pistol grab dan singitkan senjata kamu, yaitu ke sebelah kiri. Bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Prajurit kita yang menerima latihan seperti ini tidak akan gentar untuk melakukan apa saja demi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Saya bagi komandan pada kamu, kamu akan dengan serta-merta mengambil tempat kamu masing-masing. Dan tugas kamu yang saya tugaskan pada kamu, jika sekiranya kamu membuat kesalahan, kamu akan dibagi obat. Paham tak? Bila dapat go, yang pertama memegang celup perahu. Paham tak? Jarak sama-sama lah, terima ni. Masing-masing. Angkatan Laut Pertama dilengkapi dengan bot-bot penyerang yang laju dan kapal-kapal pembantu yang boleh membawa satu pelatun penuh dengan kelengkapan perang. Pasukan ini juga mempunyai beberapa buah perahu getah jenis Gemini yang boleh digerakkan dengan mudah di pantai-pantai perairan Brunei. Angkatan Laut Pertama menjadi pertahanan barisan hadapan terhadap serangan musuh dari laut. Ianya juga sebagai benteng dari penyudupan senjata dan barang-barang haram masuk ke negeri ini, melindungi kawasan-kawasan laut dan sungai Brunei dari pencerobohan, membantu bagi pengangkutan anggota-anggota pasukan melalui jalan laut dan sungai-sungai. Setakat ini, semua kapal-kapal yang ada di Angkatan Laut Pertama membuktikan kebolehannya dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ianya terus berkembang maju dan peluang-peluang pekerjaan untuk pemuda-pemuda Brunei sangatlah luas. Lihatlah betapa gagahnya rekrut-rekrut kita menghadapi latihan ini dengan penuh azam dan berani. Sifat-sifat keperwiraan inilah patut diberi pujian. Saat-saat pertempuran melawan musuh memerlukan ketabahan dan keberanian. Di sinilah segala taktik perang dipergunakan dengan baiknya.
Cawangan udara, bahagian helikopter juga turut memainkan peranan penting dalam perkembangan Angkatan Askar Melayu Diraja Brunei. Kebanyakan pemandu-pemandu helikopter ini terdiri dari anak-anak tempatan yang mendapat latihan di seberang laut. Askar Melayu Diraja Brunei ditubuhkan pada 31 hari bulan Mei tahun 1961 di mana seramai 60 orang rekrut bagi panggilan pertama telah dipilih. Pasukan ini diberi gelaran diraja yang dinugerahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan ketika pasukan ini merayakan ulang tahunnya yang keempat. Soldadu Rosli mensifatkan saat-saat begini menimbulkan kenangan manis, ingatan di bangku sekolah, bermesra dengan kawan-kawan dan jauh dari keluarga sudah mulai terasa kesannya. Tapi semua perasaan ini dapat dipulihkan semula apabila menghadapi tugas setiap hari. Kita banyak nampak itu jenis-jenis akar-akar yang diambil daripada hutan. Baik, pertama sekali yaitu rutan. Pada mulanya di bagian luar, kulit luar dia yaitu berduri. Okey. Baik, apabila saya dikupak ataupun dikupas kulitnya, dia akan nampak seperti ini. Okey, halus saja. Seorang askar hendaklah selalu membiasakan diri dalam kehidupan di dalam hutan dengan mengenali jenis-jenis tumbuhan, pokok-pokok dan sebagainya. Di tempat hutan dan di sini yang besar sedikit dan untuk lagi besar. Baik, di sini ialah kulabet. Okey. Baik, kulabet ni sebelum kita menggunakan, pertama sekali kita pupuh dulu, kita bagi mamar panjang-panjang macam mana. Habis itu barulah kita belah. Okey, dibelah macam mana, barulah dia boleh digunakan untuk mengikat. Baik, di sini ialah jenis akar kulabet juga, tapi dia besar daripada kulabet yang tadi. Faham tak? Ini juga boleh digunakan. Terpaksa kita hancurkan dulu, barulah dibalah-balah. Habis itu barulah kita ni boleh mengikat. Di sini ada 3 jenis umbut yang saya hendak terangkan kepada kamu, yaitu yang ada di dalam hutan kawasan kita ni membuat latihan. Yang pertama, ini ialah dikatakan umbut rutan, dan ini ialah umbut bidang, dan ini ialah yang dikatakan umbut nibong. Baik, di sini kamu boleh rasa macam mana rasanya umbut-umbut di sini. Di sini kamu boleh rasa yaitu umbut nibong. Batalion pertama dan kedua adalah sebagai tulang belakang kepada pasukan Askar Melayu Diraja Brunei di dalam peperangan sebagai pasukan penggempur yang utama, dalam masa aman sebagai pencegah kegiatan jahat. Dalam keadaan darurat dalam negeri, pasukan ini menolong pihak berkuasa awam untuk mengekalkan keamanan dan pelaksanaan undang-undang dalam negeri. Batalion ini ditubuhkan dengan mempunyai 3 rifle company, 1 company pemerintah dan 1 company pentadbiran. Rifle company ialah pasukan penggempur utama terdiri dari 3 pelatun, 1 pelatun biasanya di bawah perintah seorang lieutenant muda atau lieutenant, dan inilah peluang bagi pertama kalinya seorang pegawai baru ditauliahkan untuk memerintah. Company pemerintah terdiri dari beberapa pelatun pembantu, iaitu pelatun semboyan, pelatun peninjau, pelatun meriam katak dan pelatun jurutera. Batalion ini memberi banyak peluang pekerjaan kepada pemuda-pemuda Brunei dan juga peluang bagi kenaikan pangkat mengikut kebolehan, kecergasan, penyesuaian apa jua jenis pekerjaan.
Latihan-latihan asas selama 6 bulan bertujuan untuk mencungkil bakat dan kebolehan mereka tentang jurusan yang lebih digemari. Dalam masa latihan, ibu bapa dibenarkan melawat anak-anak mereka di pusat latihan ini. Bagi keluarga Rosli, inilah peluang baik baginya mengetahui tentang hal-hal yang berlaku terhadap diri masing-masing. Sebagai seorang ayah, tentu sekali dapat merasa kegembiraan apa yang dirasakan oleh anaknya. Semua pengalaman-pengalaman dalam masa latihan diceritakan satu persatu. Kadang-kadang kami diajar kawat, kami baris di padang kawat tu. Kadang-kadang kami diajar weapon training, cara-cara megang senjata, macam-macam lah, keselamatan senjata. Ada juga kami diajarkan latihan jasmani. Dalam satu latihan itu berapa minggu? Seminggu kah? Sebulan kah? Nah, itu kadang bah. Training program. Kadang-kadang latihan jasmani dalam seminggu ada 4 period kah, 3 period kah macam tu. Tapi macam bila masa menembak, mana ada yang lain tu. Kami pasal menembak lama kan tu, paksa ke pedang tembak. Soldado Rosli tidak merasa kesunyian apabila setiap hujung minggu ayah, ibu dan adik-adiknya ikut serta berada di sampingnya. Baru kami jalan lagi masuk hutan tu. Berapa hari lama? Kami di sana ada tu 2 minggu. 2 minggu? Tidak, 2 minggu, 10 hari kami bertahan. Dah jalan-jalan tu, tinggal di sana saya. 4 hari itu kami berjalan lah, jalan kami keluar ke Bangar lagi. Makan Bangar. Kami berjalan sana mengambil 4 hari bang, untuk sampai ke Bangar. Kesempatan untuk masa mereka bersembahyang tidak pernah diabaikan. Dan inilah satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa dilapaskan dari hati yang hening lagi bersih, memohon agar amal kebajikan diterima Tuhan. Allahumma qina sanata ma fatna jamana amal wa la tuzibna yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ya wahdana wa sallim rabbana wa sallim arhana wa sallim yusrana. Allahumma ina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah Rabbil alamin. Kemesraan menjelma dari hati yang putih bersih. Wajah-wajah pejuang kelihatan menguntum bak bunga mekar di waktu pagi. Beginilah keadaan askar-askar kita yang sentiasa takwa dan berjihad ke jalan yang diridai Allah. Padang tembak binturan dijadikan sasaran peluru sebagai medan peperangan. Di sinilah latihan-latihan terus diadakan dan di sinilah juga tempat melatih juru-juru tembak yang berkemahiran. Untuk menggotai dan mengekalkan pasukan yang besar ini, beberapa alat-alat kelengkapan senjata yang termoden di dunia telah diperkenalkan. Kekuatan pasukan yang ada sekarang diperbesarkan lagi mengikut arus perkembangan sesebuah negeri yang berkemajuan. Dalam masa latihan, ada saja yang menggelikan hati. Yang tidak pandai memasak, jangan pura-pura tahu
nanti hangus pula. Semasa latihan-latihan dalam hutan atau menjalankan rondaan di perbatasan, bekalan makanan yang mencukupi untuk satu tempoh tertentu adalah diperlukan. Tentulah makan agak berselera dalam keadaan begini. Biasanya barang-barang dalam tin paling sesuai untuk dibawa ke mana-mana semasa berkhidmat. Di kedudukan grade 212348 iaitu di sini. Nampak? Sini kedudukan musuh. Pertama sekali kamu mesti tahu tempat kedudukan booby trap, tempat musuh, lubang, triple. Membaca peta memerlukan kebijaksanaan untuk menempatkan arah yang akan dituju. Berkumpul beramai-ramai untuk menentukan kedudukan masing-masing sebelum bergerak. Pemerintah pelatun ialah orang yang bertanggungjawab memberi sebarang arahan kepada ahli-ahlinya. Apabila segala-galanya berjalan dengan baik, gerakan untuk menyerang pun dilancarkan. Latihan-latihan serupa ini terus-menerus diadakan supaya meninggikan lagi mutu kecekapan dalam mengendalikan tugas masing-masing dengan jayanya. Latihan-latihan ini lebih banyak ditumpukan kepada gerakan peperangan hutan. Biasanya mereka terpaksa tinggal di dalam hutan antara 1 hingga 2 minggu atau lebih dan tinggal dalam hemah-hemah sementara. Mereka berjalan berbatu-batu, terus mengharungi hutan belantara, mendaki bukit dan menyeberangi sungai. Kadang-kadang mereka terpaksa menghadapi hujan dan ribut. Semua pengalaman-pengalaman ini dirasa oleh setiap anggota askar. Kerana tanpa adanya pengalaman ini, mereka seolah-olah belum lengkap menikmati kehidupan sebagai seorang perwira yang gigih. Lima Tutu Bravo siap untuk menyerang. Over. Siap untuk mana? Come on, bangkit. Come on. Mana? Memang telah dihajatkan supaya setiap rekrut yang menjalani latihan selama 6 bulan terpaksa menghadapi berbagai-bagai masalah. Susah dan senang, suka dan duka. Selepas 6 bulan, barulah mereka dapat diakui sebagai anggota askar dan dapat mensesuaikan diri dengan askar-askar yang lain.
latihan-latihan asas yang diterima dijadikan pendorong untuk mereka terus meningkatkan lagi mutu kecekapan dan kebolehan dalam bidang-bidang tertentu yang sememangnya banyak lapangan-lapangan kosong yang perlu diisikan oleh pemuda-pemuda Brunei, terutama penuntut-penuntut lepasan sekolah yang sedang mencari pekerjaan. Askar Melayu Diraja Brunei yang telah berusia 19 tahun merupakan satu pasukan yang semakin berkembang dengan pesatnya. Pasukan ini akan terus diperbesarkan lagi dari satu masa ke satu masa. Semua tugas-tugas penting ini dibebankan kepada tenaga pemuda-pemuda kita yang berminat untuk memasuki berbagai lapangan dalam perkhidmatan Askar Melayu Diraja Brunei. Kita tidaklah seharusnya memikirkan bahawa lapangan askar semata-mata untuk berjuang menyerahkan diri di medan perang. Apa yang sepatutnya difikirkan ialah perkhidmatan ini bersedia untuk melengkapkan diri dalam ilmu-ilmu ketenteraan sejajar dengan negara-negara maju sebagai lambang keamanan untuk melindungi rakyat dan negara dari pencerobohan yang sentiasa mengganggu perdamaian. Di pusat latihan ini terdapat mes pegawai tempat mereka berehat dan mengadakan perbincangan-perbincangan. Di sini juga diadakan permainan dalam untuk mengisi lapang. Alat-alat sebaran am seperti radio, peti-peti TV, surat-surat khabar dan majalah dibekalkan untuk mereka. Semua bahan-bahan ini menambahkan lagi pengetahuan mereka apa yang berlaku di dunia luar supaya perkembangan-perkembangan itu dapat diikuti. Lagi nomor 2 ya. Prajurit-prajurit ini bukan saja sentiasa berada dalam hutan membawa senapang. Di hari-hari lain, berkawat adalah juga ciri-ciri latihan yang penting. Biasanya, apabila berlaku satu-satu temasa kermaian negara, prajurit ini dapat dilihat dengan pakaian-pakaian seragam di padang perbarisan. Tiga-tiga. Kekaran. Ting. Sebelum diadakan perbarisan rasmi, latihan-latihan awal terpaksa diadakan. Perbarisan ini merupakan latihan terakhir di mana mereka akan mengadakan upacara ini pada esok harinya. Penceragam dari pasukan ini yang membawakan berbagai lagu akan kelihatan lebih meriah lagi. Kebersihan diri dan pakaian juga diambil perhatian. Semua persediaan ini adalah dikira mematuhi disiplin yang mesti ditanam dalam jiwa setiap prajurit. Padanya tidak betul. Pihin Jawatan Luar Pekerma Raja, Datuk Setia Awang Haji Hussein, Pengarah Kebajikan Belia dan Sokan Brunei, diberi penghormatan untuk memeriksa barisan tamat latihan bagi 97 orang askar muda yang telah berjaya menamatkan latihan selama 6 bulan.
Dengan ini, rasmilah sudah saldadu-saldadu kita yang berjaya menamatkan latihan dengan tekun dan sabar. Kini mereka dikenali sebagai prajurit yang penuh bertanggungjawab. Bagi prajurit Rosli bin Ahmad, inilah saat-saat yang paling bersejarah dalam hidupnya. Dari detik sejarah ini, hendaknya terus berulang dalam menempuh kejayaan di masa depan selagi nadi masih berdenyut, dan itulah harapan. Untuk menjadikan sebuah perkhidmatan yang lengkap dan teratur dalam pasukan ini, bahagian bengkel dikendalikan oleh anggota-anggota prajurit kita. Tugas-tugas mekanik dan ahli-ahli teknik dalam pasukan Askar Melayu Diraja Brunei ialah untuk memelihara dan membaiki semua kelengkapan-kelengkapan yang ada. 3 buah bengkel yang lengkap terdapat di Brakas Camp, Angkatan Laut Pertama, Cawangan Udara dan juga bengkel-bengkel kecil di tiap-tiap unit. Sebahagian besar tugas-tugas yang dilaksanakan di bengkel-bengkel ini ialah membaiki kerosakan Land Rover, truk-truk, kereta perisai, senjata-senjata ringan dan juga alat-alat radio. Bengkel yang terdapat di Angkatan Laut Pertama di Muara ialah untuk membaiki dan memelihara semua kapal-kapal di angkatan itu, termasuk senjata-senjata, alat-alat radar dan radio. Mekanik dan ahli-ahli teknik akan bertugas di kapal-kapal ketika di dalam perondaan. Di Brakas Camp terdapat sebuah bengkel cawangan udara, tetapi sudah dirancang untuk ditempatkan di lapangan terbang antarabangsa di Brakas. Tugasnya ialah untuk memelihara dan membaiki kapal terbang dan helikopter kepuyaan cawangan udara. Telah terbukti bahawa pasukan Askar Melayu Diraja Brunei berkembang dengan pesatnya melalui berbagai-bagai perkhidmatan yang semuanya mesti dipenuhi oleh pemuda-pemuda Brunei. Completed what we call the primary circuit of this electrical system. And exactly what is primary, Rosalind? Primary is the supply of DC current. Kapten Ted Potts, bekas jurutera dalam Angkatan Laut Diraja Australia, telah diambil berkhidmat secara kontrak untuk melatih anak-anak tempatan tentang tugas dan peranan terhadap mengendalikan penerbangan dalam helikopter. Before going on, it's essential to know the difference between essential and non-essential. Here we have the non-essential buzz, and here the essential buzz. Exactly what do we mean by essential, Rosalind?
An essential bus bar. Ong Rusli bin Ahmad 4 tahun yang lalu sebagai prajurit biasa, kini dinaikkan pangkat menjadi letnan muda. Cita-citanya ialah untuk menjadi pilot helikopter. This is the circuit breaker panel installed in the aircraft. Where is it installed? Well, it is installed over. Selepas menjalani latihan 6 bulan di Brakas Camp, Letnan Rosli dihantar ke Singapura dalam tahun 1977 menghadiri satu kursus pegawai kadet selama 9 bulan. Selepas menamatkan kursus itu, beliau ditauliahkan sebagai letnan muda dalam bulan Mei tahun 1978. Lieutenant Muda Rusli mula berkhidmat di cawangan udara dalam bulan Jun tahun 1978 dan menjalani kursus di bahagian elektrikal. Untuk menambahkan lagi pengetahuannya, beliau dihantar ke pusat pengajian lanjutan di Pusat Latihan Bolkiah Camp dan di Pusat Tingkatan 6 untuk menambahkan lagi bidang akademiknya sebelum dihantar berkursus di United Kingdom pada tahun berikutnya. And we can look down here and see inverters 1, 2 and 3, and we see a voltmeter there and a voltmeter here. That is AC, DC number 1, AC, DC number 2, and that is the ammeter, no ammeter reading because we haven't got the generators functioning. We've got 3 inverter switches, number 1, number 2, number 3. They must be put on in that order. Now, let's put the inverters on. We'll see the warning lights, these 3 warning lights. So if we put number 1 on, and you look at the panel there, you'll see it's removed, which means the light is off, which means the inverter is functioning. We see gyros starting to function. Number 2 takes a little longer to come off, and number 3 are off. If we had an inverter failure, for example, let us say I fail number 2, we see the warning come on, and number 3 is taken over. I'll show you that once more. Okay. Let me get the inverters back on again. Peluang pekerjaan yang amat luas sedang dibukakan kepada pemuda-pemuda Brunei yang ingin berkhidmat dengan pasukan askar Melayu di Raja Brunei.